Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kali ini saya nak tunjuk sedikit bukti bahawa market participant di Malaysia khususnya, di Bursa Malaysia, uh, ada yang tak matang. Ada yang tak matang dan sebenarnya dia memberi impact kepada trader-trader yang lain. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini, insyaAllah. Baik, sebagaimana saya sebut, uh, terdapat market participant yang sebenarnya tak matang dalam Bursa Malaysia, yang menyebabkan ketidakmatangan mereka itu menyebabkan trader-trader yang lain terkesan sama. Dan perkara ni saya nampak tidak berlaku, ataupun bukan tak berlaku, berlaku juga. Di mana-mana pasar pun berlaku juga. Tapi di Bursa Malaysia ni kita nampak agak ketara, agak ketara, yang mana sepatutnya kita fikir sepatutnya sebagai trader yang matang dia tak buat tindakan itu, tetapi dibuat juga. Ada orang kata mungkin itu permainan jerum. Tak, bukan permainan jerum. Saya tunjuk contoh bagaimana market yang berlaku, tindakan market participant yang berlaku kepada satu kaunter iaitu UMW. Okey, sekali lagi disclaimer, yang ni bukan saranan beli ataupun jual. Saya nak tunjuk macam mana market participant di Malaysia ni ada di kalangan kita yang kurang matang, yang sebenarnya menyebabkan trader-trader yang lain terkesan sama. So sesiapa yang tak jaga money management dia, tak jaga dia punya trading plan, akan terkesan dengan tindakan trader-trader yang tak matang ini, akan terkesan. In fact, sesiapa yang mahir pun kadang-kadang dia akan keliru sama ada dia nak lepaskan pegangan dia ataupun dia nak hold lagi. Disebabkan tindakan-tindakan yang tidak matang inilah. Jadi yang profesional pun dalam dilema kadang-kadang. Perkara ni berlaku juga di luar negara, tetapi lebih kerap saya nampak berlaku di dalam negara kita lah. Okey, kalau kita analisa kaunter-kaunter yang tersenarai di market di luar negara, ada juga kejadian seumpama ni, memang banyak lah. Tetapi di Malaysia ni saya fikir lebih kerap dan lebih lebih kalau kita tengok tu kecenderungannya banyak lah berlaku dalam pasaran kita di Bursa Malaysia. UMW, okay, this is not buy call or sell call. Okay, kalau kita perhatikan UMW ni, kalau kita ambil bar chart, kemudian kita ambil weekly chart, so kita akan nampak lah, kalau ada setengah orang dia akan draw pattern apa ni tuan-tuan. Ini pattern rectangle lah. Pattern rectangle, walaupun ada sedikit terlebih dekat situ sana sini. Tapi generally ini adalah pattern rectangle lah, okay, untuk weekly chart. Cuma kalau kita tengok kat sini ada terlebih sikit. Okay, that's why ada yang beli dekat sini dan mungkin ada yang beli breakout semalam. Breakout semalam dekat sini pada pagi dan dekat tengah hari. So kalau nak beli dekat atas ni pun okey, dengan pattern saucer kat sini. Yalah, pattern saucer lah. Okey. Alright. So basically ini antara pattern yang reliable tuan-tuan. Walaupun di Bursa Malaysia, apa yang saya perhatikan tak banyak pattern rectangle yang berlaku. Jadi tapi kalau dia berlaku, memang dia antara pattern yang valid ataupun reliable lah. Dan buku teks pun cerita benda yang sama. Okey. Cuma saya nak tarik perhatian semua kepada daily chart. Daily chart kita tengok candlestick. Okey, so perhatikan apa yang berlaku semalam. So bila berlaku breakout, breakout apa ni? Breakout 52 weeks high lah. Breakout 52 weeks high dengan previous resistance sekitar RM3.64. Okey, RM3.64. So bila berlaku breakout semalam, walaupun volume pada waktu tu tak banyak, okey, tetapi kita kata valid dah dia punya breakout ini kerana volumenya lebih tinggi berbanding dengan hari sebelumnya, relatively.
secara relatifnya dia lebih tinggi. Now, sekarang ni kita tengok apa yang berlaku pada candle ini. Saya nak tunjuk bahawa disebabkan beberapa orang trader yang tidak matang menyebabkan field breakout ini dengan candle shooting star. So ada kemungkinan dia akan meneruskan penurunan pada hari ini. Tetapi okey, dari segi projection kita, forecast kita sama ada dia meneruskan penurunan ataupun kalau market semalam market di US hijau. So kita predict kemungkinan dia akan meneruskan kenaikan lagi lah. Ditambah lagi dengan support yang ada dekat sini. Okey, support sekitar berapa ni RM3.5 ni. So kalau dia nak turun pun mungkin dia turun sikit sebelum dia meneruskan kenaikan. Jadi ini forecast kita lah, tak semestinya betul cuma saya nak sebut kenapa boleh berlakunya candle shooting star ni walaupun shooting star mungkin dia punya body tu lebih kecil lagi tapi okey lah syarat shooting star tu dah bagi saya dah complete dah cukup. So ada kemungkinan kalau trader yang melihat candle ini pada waktu malam dan dia mempunyai pegangan dalam counter ini, maka kemungkinan dia akan melepaskan pegangan menyebabkan tekanan jualan itu akan tinggi dan menyebabkan harga turun lah. Okey. Okey, tak apa. Yang tu perbincangan sampingan Cuma saya nak tunjuk pada anda sekalian kenapa boleh berlakunya candle macam ni Kenapa boleh berlakunya candle macam ni yang mana mungkin tuan-tuan semua mungkin tak faham dari segi macam mana cara nak tengok. So itu yang saya nak share kepada tuan-tuan semua So macam mana cara untuk kita tengok apa yang berlaku pada candle ini. Okey, apa yang berlaku pada candle ini kita tukarlah dia punya time frame dia kepada mungkin 1 jam Perhatikan tuan-tuan 1 jam trading. Okey, waktu trading bermula pada semalam 13 semalam 13 Januari 13 Januari sekejap. 12 Januari lah semalam Semalam 12 Januari. Okey, dekat situ pada pukul 9 pagi Pukul 9 pagi naik. Jadi ada volume yang menarik dekat sini walaupun candle-nya nampak tak valid. Okey, tapi it's okay. So pada pukul 9 pagi ada orang tolak ke atas dan berlaku breakout pada tengah hari. Okey, berlaku breakout. Okey, dan sekitar pukul 3 pun lagi ada orang tolak ke atas lagi Ada orang tolak ke atas lagi. Cuma pada waktu ni jam terakhir pukul 3 sampai pukul 4 ni mungkin tuan-tuan rasa ni mungkin jerung lah ni tolak ni mungkin jerung yang jual menyebabkan harga turun dengan volume yang agak signifikan lah Okey. Nak tahu lagi kita dissect lagi daripada 1 jam kita pergi ke 5 minit. Apa yang berlaku pada 5 minit tuan-tuan Kalau kita tengok dekat sini, nampak tak dia punya, kalau kita perhatikan dalam pukul 3 kan. Okey, kalau kita tengok dekat situ, yang ni candle hari sebelumnya. Yang ni, okey sorry. Sedikit kecil, saya besarkan sikit Okey, hari sebelumnya 12 Jan. Nampak volume masuk. Bila volume tinggi, candle hijau. Volume tinggi, nampak yang dekat atas atas breakout ni Okey. Volume tinggi hijau. Volume tinggi hijau hijau Yang merah ni sikit je. Okey, yang merah ni sikit je tuan-tuan Ni pada pukul 4.30 4 suku ni sikit je ni. In fact, walaupun dia sikit tapi dia still berada di atas lah. Di atas resistance resistance yang supposed to be change to support lah resistance turn to support walaupun dia sikit tapi tak ada banyak sangat dia tolak ke bawah Okey, so nampak tak ada tekanan jualan dekat sini. Okey, tak ada tekanan jualan dekat sini Tetapi kenapa boleh berlakunya shooting star? Kita tengok 1 minit. Kita tengok 1 minit tuan-tuan pun sama juga. Bila hijau dia naik, menyebabkan kita kata volume yang banyak ni sebenarnya dia adalah buyer yang menolak harga ke atas. Buyer yang menolak harga ke atas Okey, yang ni pun sama juga saat-saat akhir ni pukul 4.40 buyer tolak ke atas. Cuma adalah tuan-tuan yang ni kita nak tengok apa yang berlaku pada saat ini Saya tak boleh nak tunjuk dalam bentuk second Sekejap, boleh tak?
Sebab saya guna plus kita ambil 30 saat pun tak boleh juga 1 minit je Okay, now 1 minit saja tuan-tuan ada orang tolak ni. Nampak tak candle hijau ni? Sorry, candle merah ni. Volume yang sangat sedikit. So, kita katakan ini candle ini yang menyebabkan sebenarnya penurunan ini dengan shooting star sebenarnya dibuat oleh hanya sikit orang. Kalau tak seorang ataupun dua orang macam tu sahaja yang menyebabkan counter ini dia tutup dengan di bawah aras resistant ataupun kita katakan fail breakout lah dengan shooting star yang berkemungkinan akan meneruskan penurunan pada hari ini. Okey, tapi wallahu alam kalau kita tengok market di luar sana hijau dan sentimen yang positif, ada kemungkinan juga counter ini akan meneruskan kenaikan juga. Wallahu taala alam. Kita tengok pada hari ini lah So tuan-tuan yang tengok video ni pada hari ini ataupun masa akan datang boleh tengok balik buat reflection apa yang berlaku kepada UMW ni selepas 12 Januari 2023 Okay. So apa yang moral of the story apa yang saya nak cerita pada hari ini adalah yang pertama, market participant kita masih tak matang walaupun kita belajar teknikal analisis, tetapi kadang-kadang kita tak confident. Kita masuk, nampak kita punya portfolio hijau 2%, 3%, dah rasa seronok, kita jual, menyebabkan harga jatuh tapi masalahnya untung 2-3% dah jual, nak ambil profit cepat tapi bila rugi sampai 10%, 15%, 20%, 30% tak jual-jual lagi. Okey, itu masalah trader kita yang menyebabkan ramai yang rugi dalam pasaran untung nak ambil cepat tapi rugi tak keluar cepat pula Itu masalah orang kita Satu. Yang kedua, bila kita berhadapan dengan market participant yang tak matang ni, apa yang kita sepatutnya professional trader buat of course kita kena jaga money management kita saya nak bagi tahu ini antara konflik ataupun antara situasi di mana orang yang professional trader kan dia akan tercabar dia punya pendirian dia, sama ada nak jual ataupun tidak. Dan benda ni berlaku dengan kerap tuan-tuan dia punya situasi ni berlaku dengan kerap dalam market kita harga turun tetapi volume rendah. Volume okey, breakout harga signifikan tapi dia return move dia sampai pecah balik yang resistance sepatutnya turn to support, dia pecah tapi masalahnya volume sedikit. Ini yang mencabar minda para trader. In fact, trader yang profesional pun akan sama terkeliru dan juga akan susah nak buat decision. Okey, akan susah nak buat decision. Kenapa? Kalau keluar, kemungkinan harga akan naik balik. Kalau tak keluar, takut harga makin turun. Itu masalah dia. Tapi nak selamat bagi saya, mungkin boleh apply filter 2-3 bit di bawah kita punya cut loss level kita. Okey, kalau dalam situasi ni 2-3 bit, kemudian sekiranya harga makin turun walaupun volume sedikit saya akan keluar. Okey, jaga duit kita tu lebih penting daripada menjana keuntungan dalam market ni. Jaga duit kita sebab duit kita tu memang hak kita dah. Okey, yang keuntungan tu bukan duit kita lagi So jaga duit kita yang memang confirm duit kita dulu sebelum kita fikir tentang profit So saya kira itu saja apa yang saya nak share pada kali ini. Banyak lagi saya nak share tuan-tuan cuma masa sekarang ni sangat mencemburui siang malam pagi petang pun saya ada komitmen kerja. Kadang-kadang malam pun nak kena buat kelas dan sebagainya dengan pelajar-pelajar universiti Jadi masa saya tu agak padat sekarang ini especially hujung-hujung semester ni exam student pelajar-pelajar universiti
Okey, kepada rakan-rakan yang belum join Telegram group Smart Mind Academy, just search dalam Telegram Smart Mind Academy ataupun boleh klik link dalam luaran description di bawah. Join Telegram tu sebab banyak benda yang saya share dalam Telegram tu dan you all boleh interact secara real time dalam dalam Telegram tersebut ya. Saya kira itu saja untuk kali ini. Wallahu alam. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang ralat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.